أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا صدق الله العظيم. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu daripada masa sedang dia ketika itu belum merupakan suatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setetes mani yang bercampur-campur. Yang mana kami hendak menguji mereka itu. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini, dan saya dengan ini mengucapkan selamat datang kepada jemaah surau Al-Muttaqin Antara Gapi Serendah. Betul? Orang serendah ini. Mudah-mudahan Allah akan memberkati kita dan merahmati kita selama kita berada dalam majlis ilmu ni semua. Saya harap semuanya dalam keadaan selesa dan bersabar. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni kena bersabar. Sebab dalam majlis ilmu ni macam-macam akan berlaku. Kadang-kadang kerenah kawan sebelah.
kawan kentut lah sebagainya, masalah banyak tau. Kadang-kadang masalah dengan guru panjang sangat lah. Kadang-kadang masalah kita sendiri. Senak perut, sakit perut, nak buang air dan sebagainya. Dia kena sabar. Sebab dalam majlis ilmu ni disebut sebagai majlis ilmu ni sebagai taman syurga. Setan paling tak suka majlis ilmu. Dia paling tak suka. Jadi bila dia tak suka, dia buat macam-macam supaya gagal. Supaya kita mengantuk. Sepanjang-panjang hari tak mengantuk, bila masuk majlis ilmu mengantuk. Supaya kita rasa tak tenang dan sebagainya, fikiran kita melayang. Dia bawa masuk dalam fikiran kita macam-macam. Dan dia bawa masuk perasaan-perasaan. Masa ni kita fikir ke mana-mana. Maka kita perlu kekuatan dan kesabaran. Baik, tajuk yang kita nak bincang pada hari ini ialah cemburu. Semua orang tahu cemburu. Cemburu ni adalah satu sifat yang tak diajar. Mak ayah kita tak ajar tau sifat cemburu ni. Tapi dia datang sendiri. Yang kita ajar tak dapat-dapat. Mak ayah kita ajar mengaji Quran, tak pandai sampai sekarang. Mak ayah kita ajar suruh buat apa baik, tak baik-baik. Mak ayah ajar suruh hormat orang, tak pandai-pandai hormat orang. Tapi cemburu ni tak ada siapa ajar pun. Dia datang sendiri. Kita bawa cemburu sampai mati. Nak mati tu, cemburu lagi. Jadi bahayanya sifat cemburu ni bila kita tak letak kena tempat dia. Bagusnya cemburu ni bila kita letak kena tempat dia. Okey, bagi permulaan soalan pertama, saya persilakan siapa nak tanya. Sila cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Puan Hajah Siti Hajar binti Haji Ramli. Ya. Kami dari Jemaah Surau Al-Mutaqim Antar Gapis Rendah Ulu Selangor. Okey. Soalan saya Ustaz. Sila cikgu. Adakah cemburu itu merupakan satu penyakit? Okey. Terima kasih Ustaz. Bagus. Terima kasih cikgu. Soalan ni bagus. Apakah cemburu ini merupakan satu penyakit? Sebab dia tak sakit tau. Dia tak sakit. Bukan macam sakit gigi. Bukan macam sakit telinga. Tak. Dia satu benda yang terbit daripada kelakuan kita. Jawapannya, saya boleh katakan di sini, cemburu adalah merupakan penyakit hati. Dia salah satu daripada penyakit-penyakit yang terbit daripada hati. Cemburu, sombong, bongkak, takabur, riak. Itu penyakit yang terbit daripada hati. Cemburu adalah salah satu penyakit yang terbit daripada hati. Walaupun dia tak diajar, tapi dia sudah ada. Dan cemburu ni juga merupakan didorong oleh iman. Ada juga cemburu yang didorong oleh iman. Ada dua. Satu cemburu yang terbit daripada hati yang didorong oleh nafsu. Satu lagi cemburu yang terbit daripada hati yang didorong oleh iman. Macam mana yang didorong oleh iman tu? Yang didorong oleh iman tu, dia cemburu bila tengok orang tu pandai, dia nak lebih pandai. Tu cemburu yang sehat. Cemburu tu didorong oleh iman. Dia tengok orang tu baik, dia nak jadi lebih baik. Dia tengok orang kaya, dia nak jadi lebih kaya. Berlawanan tu, ada orang bila tengok orang kaya, dia nak memusnahkan kekayaan orang tu. Dia tengok orang lawa, dia nak bagi orang tu jadi tak lawa. Patutnya bila kita tengok orang lawa, kita fikir macam mana nak lawa macam dia. Okey, pergi tanya dia lah. Saya tengok awak lawa sangat. Macam mana awak buat? Orang tu pun cerita tak betul lah, sebab takut lawa sungguh macam dia, susah lah dia. Dia cerita tak betul. Ini memang masalah juga. Kita cerita betul-betul lah. Kita bila kita buat ni, kita ambil produk ni katakan bagus untuk kulit kita. Orang tanya, cerita betul-betul. Supaya bila dia lawa, kita boleh berkawan dengan dia. Kita boleh berkawan dengan dia, boleh kawan ramai-ramai, semua kawan kita lawa-lawa belaka. Ini tak ada. Kita bila lawa, kita nak lawa seorang. Orang lain biar huduh belaka. Tak boleh macam tu. Bukan macam tu. Kalau kita kaya pun macam tu. Kita nak kaya seorang. Orang lain biar miskin belaka. Tak boleh. Barulah tak ada orang cemburu kat kita. Ni bila kita kaya, kita tak nak kawan orang. Jadi orang semua cemburu kat kita, marah kita. Tapi bila kita kaya, okey. Orang kampung datang sini semua. Kamu tahu tak macam mana nak jadi kaya macam saya? Tak tahu. Kita buat gini. Ini orang bijak. Tapi bila dia seorang nak kaya, ramai orang akan cemburu dengan dia.
Jadi orang marah dia, orang tengok dia pun orang tak nak berkawan dengan dia. Selama mana dia nak berkawan? InsyaAllah kita rehat sekejap. Lepas ni kita akan sambung kepada blok yang kedua, insyaAllah. Ya, dah rehat sikit. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT. Kembali kita ke udara. Baik, berbalik kepada persoalan yang kita bincang tadi berkenaan dengan sifat cemburu yang didorong oleh iman. Ini sebenarnya yang kita nak bina dalam kehidupan kita. Cemburu tu kalau kita tak arahkan dia, kalau kita tak didik dia, kalau kita tak kontrol dia, dia akan sentiasa menjadi cemburu yang bersifat negatif. Kita tak boleh kawal benda ni sebab dia datang secara tiba-tiba. Kita tengok je benda yang kita tak puas hati, dia datang. Sifat cemburu tadi menyebabkan kita terfikir macam mana untuk nak menghadapi cemburu itu secara negatif. Tapi kalau kita cepat-cepat berfikir, sebab tu kita ni, fikiran kita ni, kita kena sentiasa di atas. Jangan nafsu kita mengatasi fikiran kita. Sebab nafsu dengan fikiran sentiasa berlawan untuk duduk di atas. Kita kena banyakkan urut dada kita ni. Sebab kalau kita tak urut dada kita, kita akan ikut rasa kita. Rasa kita berubah-ubah. Rasa kita sangat berubah-ubah. Tambah-tambah kita duduk dalam sekitar ataupun environment yang tidak mendidik. Maksud saya environment tidak mendidik itu kita duduk di kalangan kawan-kawan yang tidak ada sifat tegur menegur. Tapi kalau kita ada kawan-kawan yang ada sifat tegur menegur, bila kita terlajak sikit, dia tepuk kita. Bila kita terlajak sikit, dia tepuk. Bila dia terlajak, kita tepuk. Saling mengingati antara satu sama lain. Tapi masalahnya bila kita terlajak, dia tolak lagi, bagi laju. Bila kita kata, aku tak boleh tengok dia ni, aku tengok aku sakit mata betul lah. Kawan dia kata, aku lagi sakit. Kawan dia tu, aku lagi sakit. Aku kalau boleh, tak boleh aku. Bila macam tu, dia menambah. Sepatutnya bila dia kata, aku tak boleh tengoklah dia ni, sakit mata betul lah. Yang dia ni kata apa? Kenapa yang kau sakit mata? Sebab dia ni dahlah kaya, lawa pula. Tak boleh aku. Patut kawan dia kata apa? Itu rezeki dia, itu hak dia. Allah bagi dekat dia. Kita pun boleh dapat macam dia. Mungkin dia dapat tu semua tu dia minta dengan Allah. Kita tak pernah minta kan? Betul lah, kita tak pernah minta pun. Mungkin dia minta, mungkin dia bangun tengah malam minta. Benda tu yang menundukkan nafsu kita. Tapi kawan kita ni masalahnya, dia suka menaikkan syahwat amarah kita, menaikkan nafsu amarah kita, menyebabkan kita tak boleh tahan di situ. Tolong jaga. Sebab cemburu ni sangat liar. Dia sangat liar. Kalau boleh, kita jinakkan dia. Jinakkan sifat cemburu tu. Cemburu bagus. Kalau tak cemburu, kita tak akan maju tau. Orang yang maju, orang yang berjaya, didorong oleh sifat cemburu. Tapi kalau tak cemburu, orang semua kaya, dia seorang ya susah. Biarlah, buat macam mana. Nasib kita macam ni. Tu tak boleh. Orang semua dah ke depan, dia ke belakang. Dia kata buat, biarlah. Yang ke depan tu biar ke depan. Tak boleh. Kita bila ada orang ke depan, kita kalau nak ke depan, tidak menyusahkan orang. Ingat tu. Cemburu kena ada. Siapa tak ada cemburu maknanya jiwa dia kosong. Dia tidak ada cita-cita. Tu ya. Okey, kita tengok pada soalan lain. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Bakhtiar bin Haji Mokhtar. Ya, sila. Soalan saya Ustaz, apakah sebab utama terjadinya sifat cemburu Ustaz? Baik. Bagus soalan ni. Apakah sebab utama terjadinya sifat cemburu? Sebenarnya cemburu ni disebabkan oleh kerana akal kita mengatasi nafsu kita. Nafsu kita mengatasi akal kita. Sebab tu saya katakan tadi, akal mesti sentiasa di atas. Nafsu mesti kita tundukkan di bawah. Agak nafsu naik ke atas, kita tekan nafsu tu ke bawah, biar akal di atas. Sebab kalau akal di atas, bila kita rasa nak cemburu, kita tanya, kenapa aku nak cemburu? Kalau kita nak marah, kenapa aku nak marah? Akal saja boleh tanya macam tu. Nafsu dia tak akan tanya. Kalau nafsu duduk di atas, bila dia rasa nak cemburu, dia akan bertindak
Bila dia rasa nak marah, dia akan terus bertindak. Bila nafsu di atas, dia tak akan tanya kenapa dia nak marah, kenapa dia nak cemburu, kenapa dia tak puas hati dengan orang. Dia tak akan tanya. Tapi kalau akal di atas, yang aku marah sangat kepada dia tu sebab apa? Dia bukan kacau kita. Dia akan buat apa-apa kat kita pun. Oh, aku tak boleh marah dia kalau macam tu. Tu akal tu kena di atas. Barulah akal tu akan sentiasa menjaga, mendidik jiwa kita. Okey, ada soalan lain. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya Jelani bin Ahmad. Soalannya, apakah cara yang paling baik untuk menghilangkan rasa cemburu yang keterlaluan? Dia cemburu ni kadang-kadang dia terlebih terlajak. Ada orang cemburu biasa je, sakat tengok jeling habis. Ada cemburu dia bawa masuk ke dalam, dia membuat-buat. Jadi benda-benda macam ni bahaya. Cara dia, saya nak menarik perhatian tuan-tuan puan-puan dengan sepotong hadis Nabi SAW. Kita sebenarnya dalam hidup kita ni kita kena mencari jalan selamat tu. Jalan selamat ialah jalan yang menuju ke syurga. Kita kena tahu jalan yang kita pilih ni jalan mana. Kalau kita pilih jalan syurga, dia akan merubah perjalanan hidup kita dan kelakuan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Maknanya kalau kita pilih jalan nak pergi syurga, Allah akan mempermudahkan jalan kita. Allah akan menunjuk jalan kita, Allah akan mendorong jalan kita jalan yang selamat. Sebab tu dia kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan buka padanya jalan ke syurga. Ilmu saja yang boleh mendidik manusia. Mak ayah belum tentu tahu. Sebab ada orang mak ayah dia tak boleh tegur dia. Suami dia tak boleh tegur dia, isteri dia tak boleh tegur dia, anak dia tak boleh tegur dia, jiran dia tak boleh tegur dia, kawan dia tak boleh tegur dia. Yang boleh tegur dia ilmu. Sebab tu dia kena pergi majlis ilmu, kena tambah ilmu. Sesiapa yang menambah ilmu, siapa yang berjalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan buka jalan dia menuju ke syurga Allah. Bila Allah buka jalan ke syurga, tu yang menyebabkan segala tindak tanduk kita tu selamat. Kalau kita cemburu pun, cemburu yang tidak berbahaya pada diri kita dan berbahaya pada orang lain. Ini yang masalah dia. Yang saya jumpa banyak, tak ada orang boleh tegur dia. Mak ayah dia tegur dia, tak boleh sebab dia yang bagi makan mak ayah dia. Dulu mak ayah dia bagi makan dia, dia dengar cakap mak ayah dia. Sekarang ni dia bagi makan mak ayah dia, mana boleh mak ayah dia tegur dia? Bila mak dia kata jangan buat macam tu nak. Mak duduk diam-diam boleh tak? Mak makan tu pun saya bagi tahu. Rumah mak duduk tu pun saya yang bagi. Mak nak tegur saya, mak tak nak makan. Dia tanya mak dia. Masalah, saya tengok sekarang macam tu tahu. Dulu, anak dia dengar cakap dia sebab dia yang bagi makan dekat anak dia. Kalau anak dia tak dengar cakap, tak bagi makan. Sekarang terbalik tau. Dulu, anak dia duduk rumah mak dia. Sekarang, mak dia duduk rumah dia. Sebab itulah, orang macam ni ada masalah. Suami nak tegur tak boleh, isteri nak tegur tak boleh. Bila tak ada siapa boleh tegur, yang boleh tegur dia satu je, ilmu. Dia pergi duduk majlis ilmu, ustaz mengajar, dia dengar. Tapi kalau kita pergi mengaji, isteri pergi mengaji, balik bagi tahu suami, abang, kita kena buat gini. Pandailah kau. Tak boleh. Tak boleh. Asal keluar daripada mulut kita tak boleh. Kalau keluar daripada mulut ustaz tu, dia boleh dengar. Tapi ustaz tu yang mengajar tadi, ustaz, pandailah kau. Ustaz tu cakap lain, kau cakap lain. Dia tak boleh terima, dia tak boleh terima tau. Kena pikul dia, bawa ke majlis ilmu, bagi dia dengar sekali. Kena pikul suami tu, masuk majlis ilmu, bagi dia dengar sekali. Baru dia boleh dengar. Oh, betul lah ustaz tu cakap. Baru betul. Isteri bagi tahu, dia tak betul. Macam juga suami. Abang tadi pergi surau, ustaz dah mengajar gini. Abang jangan nak nambah-nambah lah. Dia kata suami dia tambah.
pikul isteri, pergi sekali. Bagi dia dengar sekali. Ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita sambung lagi selepas ni. Kita akan sambung pada blok yang ketiga insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita lagi kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah inayahnya dapat kita menyambung kembali kuliah kita insya-Allah. Baik, berbalik kepada apa yang kita bincang tadi. Kita kalau boleh majlis ilmu ni, walaupun kita tidak ada kesempatan untuk masuk dalam majlis ilmu, sekadar kita lalu, katakan kita lalu naik kereta, lalu tepi surau orang sedang mengajar. Slowkan kenderaan kita, buka cermin kereta kita. Dengar walaupun sepatah perkataan yang terbit daripada pembesar suara itu, kita slow, kita dengar, dapat 3 patah 4 patah perkataan, cukup. Lepas tu kita berdoa, ya Allah, kau berkatilah aku seperti mana kau memberkati orang-orang yang ada dalam majlis temu, ya Allah. Kita duduk dalam kereta, kita nak pergi hantar anak sekolah, kita lalu tepi surau, jangan bunyi horn pula kat situ. Kita hormati majlis ilmu tu, itu taman syurga. Sebab itulah bila siapa yang selalu di taman syurga, dia bakal masuk syurga. Sebab di dalam tu, Masya Allah, di dalam tu dia akan ada apa? Dia kata, wa nazalat alaihim sakinah. Di dalam majlis ilmu tu, dia akan mendatangkan ketenangan jiwa. Sebab tu bila kita masalah, serabut sangat, pergi duduk dalam tu, duduk diam. Duduk diam tak apa. Walaupun telinga kita tidak terbuka untuk masuk apa-apa yang ada dalam majlis ilmu tu, setidak-tidaknya dalam majlis ilmu tu sedikit sebanyak dia akan merawat jiwa kita yang sedang bergelora. Dia kata wa nazalat alaihim sakinah. Allah akan turunkan ketenangan pada jiwa orang-orang yang ada dalam majlis ilmu tu. Apa lagi yang Allah janjikan di situ? Wa wasiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat, mencuri rahmat di atas orang ni. Kita ni kadang-kadang walaupun kaya tapi tidak ada rahmat Allah. Kekayaan kita tidak bermakna apa-apa. Walaupun kita sihat tapi tidak ada rahmat Allah. Sihat kita tidak bermakna apa-apa. Baik jadi orang sakit yang ada rahmat. Allah sayang dia. Walaupun dia sakit, Allah sayang kita. Walaupun kita sihat, apa maknanya kalau Allah benci kita? Allah benci dalam keadaan kita sihat. Kita kaya dalam keadaan Allah benci. Kita lawa dalam keadaan Allah benci. Jadi tak ada rahmat. Batang tubuh kita tak ada rahmat. Apa lagi? Wazakarahumullahu fi man indahu. Allah bersama-sama kita. Allah bersama. Sebab tu bila Allah dekat dengan kita, Allah bersama kita, walaupun apa yang kita nak tu kita tak buka mulut, kita tak minta, cuma sekadar terbuku dalam hati. Allah tengok, Allah dengar, dan Allah jemput ambil. Sebab tu dalam majlis ilmu ni kalau nak berdoa cukup bagus. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita pun dalam hati kita berkata-kata, ya Allah, aku ni kalau senang sikit, kalaulah duit banyak sikit, tak susah-susah aku nak bekerja berlari, pergi sana sini untuk nak bagi anak sekolah. Bolehlah aku datang mengaji waktu petang. Tak payahlah pergi berniaga lagi petang, balik kerja tengah hari dah cukup. Jadi Allah dengar tu, Allah dengar, kita tak sebut. Allah dengar. Biar Allah dengar tanpa sebut. Sebab Allah bila tengok manusia, dia tak tengok kat muka. Selalu saya sebut. Innallaha la yanzuru suwarikum. Dia tengok hati kita. Allah pergi tengok hati kita. Allah pergi dengar dekat detik hati kita. Oh, dia ni, dia nak senang sikit supaya dapat pergi mengaji, supaya dapat pergi majlis ilmu. Tak apa. Ada orang dapat sesuatu bukan kerana minta, tapi kerana detik dalam hati je. Tak terdetik dalam hati dapat. Tak terdetik dalam hati dapat. Ada orang minta berbuih mulut-mulut, tak dapat. Sebab itulah hati ni kena jagalah. Benda yang merosakkan hati ni sifat cemburu lah. Dengan adanya sifat cemburu ni, dia makan segala apa sifat-sifat baik dalam hati kita tu. Itu yang bahaya. Allahu Akbar. Ada soalan? Mana soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Umama atau dipanggil nama Emma. Saya nak menajukan soalan pada Ustaz. Adakah jin juga ada rasa cemburu? Terima kasih Ustaz. Oh ya, jangan ingat jin tak cemburu tau. Adakah jin juga ada perasaan cemburu macam manusia? Dia bab cemburu ni, kalau manusia cemburu, jin lagi cemburu.
Kadang-kadang cemburu yang kita ada tu didorong pula oleh sifat cemburu yang ada pada jin. Tambah-tambah. Dia cemburu. Sebab tu, kalau sekiranya seseorang itu dia sudah jatuh cinta. Pernah dengar jin jatuh cinta pada manusia? Dia panggil rihu habbah. Jin jatuh cinta pada manusia. Bila jin tu jatuh cinta pada manusia, kalau manusia tu juga dicintai oleh manusia lain, dia akan cemburu. Dia akan buat macam-macam bagi dia orang ni tak dapat kahwin. Dia gagalkan perkahwinan tu. Sebab tu tak boleh kahwin. Kita tengok lawa, kita tengok cantik, tapi dia sebenarnya dicintai oleh jin. Secara diam-diam dia dicintai oleh jin. Maka apabila kita rapat dengan dia, dia cemburu. Cuma dia tak bagi tahu kepada kita dia cemburu. Tapi perbuatannya menyebabkan kawan tu bila nak kahwin tak jadi. Bila nak kahwin tak jadi. Bila kahwin berpisah. Bila berkahwin bercerai. Kahwin cerai. Sebab dia seolah-olah dia anggap kita mengambil hak dia. Sebab tu kita selalu kena minta perlindungan daripada Allah. Kalau ada terjadi macam tu anak pinak kita, ada kemungkinan di situ. Sebab pada peringkat awal cantik, kawan elok. Bila sebut nak kahwin, tak jadi. Kita duk cari salah orang tu, salah orang. Tak. Rupanya di dalam tu ada dorongan, bisikan. Syaitan ni kalau dia dahsyat, dia bisik sampai ke hati. Tak pasal-pasal jadi benci kat kawan dia, kat pasangan dia. Tak pasal-pasal, tak ada apa. Orang tanya, you pasal apa you tak nak ke dia? I benci, I tak suka, I tak suka. Yalah, pasal apa you tak suka? I kata I tak suka. Lebih faham tak? Tak tahu sebab apa. Kadang-kadang dia mencipta satu sebab yang kecil. Jadi besar. Sebab tu awaslah, tipu daya jin sangat bahaya. Sebab cemburu dia sangat dahsyat. Tapi sayang dia pun sangat dahsyat. Kalau dia sayang anak dia, lebih dahsyat daripada manusia sayang anak manusia. Dia semua dahsyat-dahsyat belaka jin ni. Dia dahsyat-dahsyat belaka. Sebab tu kalau kita nak siram air panas dekat longkang, jaga. Bagi tahu dulu. Siapa kat dalam lubang ni tolong tepi, kami nak curah air panas. Takut kena. Anak jin dia suka main kat lubang tu. Lubang sinki kita tu. Dia suka main kat situ. Bila kita siram air panas kena anak dia, dia marah kita. Dia sayang anak dia. Itu dia mari cucuk perut kita tak pasal-pasal. Cucuk perut kita, dia tarik kaki kita jatuh dekat bilik air. Selalunya dia kalau nak balas dendam, dia tunggu kat bilik air. Bila kita masuk, dia tarik kaki kita, dia tolak dada kita, pum, jatuh. Kepala terhentak dekat mana-mana, koma kita. Sebab tu orang jatuh bilik air selalunya jarang selamat. Patah, koma, meninggal. Ataupun stroke. Dia tempat dia balas dendam kat situ. Kadang-kadang dia dendam bukan sebab apa? Sebab anak dia kita curah air panas. Dia dendam sebab apa? Sebab kita bercinta dengan kekasih dia. Kita nak kahwin dengan kekasih dia. Dia ni nak kahwin dengan pasangan aku. Aku dah anggap dia ni pasangan aku. Dia gagalkan dan dia buat macam-macam. Ingatlah. Sebab tu kita semua Nabi ajar masuk bilik air kena baca doa. Nak makan kena baca doa. Nanti kita nak makan, dia masukkan racun dalam makanan kita. Jadi penyakit. Kalau kita nak makan tu kena baca doa. Sebab nanti dia mari ludah ke dalam tu. Dia dendam, dia nak marah kita. Kita pun makan-makan. Sakit perut, jadi penyakit tu, jadi penyakit ni. Tu kerja dia. Cemburu dia tinggi. Cemburu dia sangat dahsyat. Lebih cemburu daripada seorang manusia menyemburui manusia. Ingat. Ada seorang, siapa pernah bercinta dengan jin? Kalau ada lah kan. Sebab dia kadang-kadang dia tahu tau. Sebab tu ada orang berkahwin dengan jin. Pernah dengar cerita orang kahwin dengan jin? Ada orang kahwin dengan jin, banyak pun. Kahwin tu disebabkan didorong oleh rasa cinta. Dia rasa cinta, dia kahwin lah. Kalau tak cinta, kahwin macam mana? Saya ada cerita orang kahwin dengan jin ni. Banyak cerita. Okey, ada soalan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk menunjukkan rasa cemburu paling baik dan terbaik? Terima kasih Ustaz. Baik, kita cemburu ni indah tau. Kalau betul cara kita cemburu, cantik sangat. Tapi kalau kita tak kena cara cemburu, buruk sangat. Cemburu, kita tengok Habsah. Habsah pernah cemburu tau. Habsah pernah cemburu pada Nabi. Bila Nabi sebut kebaikan Khadijah. Khadijah dah meninggal 10 tahun dah. Nabi kata Khadijah ni baik, Khadijah ni cantik, Khadijah ni kaya. Merah padam muka Habsah. Habsah kata apa? Ya Rasulullah,
wahai suamiku, dia peluk suami dia. Wahai suamiku, kalau kau nak cerita tentang kebaikan Khadijah, kau mintalah supaya Tuhan cabut perasaan cemburu kau. Kau sebutlah sehari 10 kali pun, aku tak marah. Tapi sekarang aku cemburu. Aku cemburu, wahai suamiku. Bila suami dia dengar isteri dia cakap macam tu, suami dia rasa bersalah sangat. Boleh macam tu? Kita balik kan? Kita pegang suami kita, abang janganlah macam ni bang. Saya cemburu bang. Kalau abang nak buat juga, abang mintalah supaya Tuhan cabut perasaan cemburu saya. Abang pergilah kahwin 10 pun. Pergilah. Dia tak pergi tau. Yang duk lari pergi tu, abang, kalau I tahu you ada orang lain, you siap, I kerat you. Itu yang lari pergi kahwin juga tu. Cara tu bagi cantik. Bagi cantik biar dia jatuh tersepuk depan kita. Nah, balik buat macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak ajar ni supaya kalau dia dah janji nak kahwin dah yang satu lagi, tak jadi, insya Allah tak jadi. Buat macam tu. Pegang kaki dia, abang, tolonglah minta Tuhan cabut. Insya Allah kita sambung. Kita sambung kuliah kita pada blok yang akhir lepas ni, insya Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan terus membicarakan kuliah kita dengan tajuk cemburu. Saya nak ingatkan balik, kita ni cemburu ni kalau boleh biar nampak manis, biar nampak cantik, biar dapat meluluhkan hati orang yang berdepan dengan kita kalau boleh. Macam tu juga kita, tapi kita tak sempat nak buat macam tu tau. Sebab didorong oleh perasaan terlalu marah, kita lepaskan cemburu kita tu dengan suatu tindakan yang tak manis langsung. Dengan kata-kata yang kesat, dengan dengan tindakan yang keras. Kita ungkit semua kan. You tolong ingat, masa you susah you dengan I tau. You tak ingat? Memang tak ingat, kawan tu memang tak ingat dah. Dia takkan ingat apa-apa lagi dah. Kepala dia dah buntu dah. Kita pergi duk tanya dia ingat tak ingat. Dia tak ingat. Dia tidak akan boleh menembus kepala dia dengan cara macam tu. Cara dia, peluk dia. Jangan lepas dia. Abang, you tahu tak, I sayang kat you. I tak tahulah you masih sayang I tidak. Dia jawab juga, sayang. Tapi lain sikit punya dia, sayang. I tak nak minta you buktikan sayang you pada I. Tapi I minta tolong. You bangunlah malam, you mintalah pada Allah. Minta supaya hati I terbuka, hati I redha. Kalau tidak, you jangan. Hancur hati I. Mati I. Mati. Pertaruhan dia mati tau. Tak boleh nafas kita. InsyaAllah. Dia akan, kalau dia masuk dalam akal dia, masuk dalam fikiran dia, masuk dalam hati dia, dia akan terfikir ke mana-mana dia pergi, dia fikir. Dia sembang kawan dia, dia kata, I tak sampai hatilah. Isteri I kat rumah tu, Masya Allah. I tak boleh. I kesian kat dia. Cara dia merayu dekat I, luar biasa. Cara dia merayu tu, I tak boleh lah. Kenapa kita tak ambil tindakan macam tu? Kita pergi masuk Facebook bagai-bagai nak bagi malu suami kita dengan harapan dia tak kahwin lain. Tak jadi, bukan cara dia. Banyak saya tengok orang gunakan laman Facebook untuk nak lepas dendam dia. Orang tahu apa kita dapat. Bukan cara dia, bukan cara dia. Allahu Akbar. Mana ada soalan lagi? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Aini binti Mahmud ingin bertanya satu soalan pada Ustaz. Soalan saya, bagaimanakah caranya wali-wali Allah menangani masalah cemburu? Iyalah. Dia wali-wali Allah ni kita tahu dia kahwin banyak. Ustaz-ustaz ni dia bini banyak. Saya ya tak banyak pun. Saya tengok banyak kan. Tapi mereka menangani masalah tu dengan bijaksana. Mereka menangani masalah tu dengan cara yang cukup cermat. Kita tengok macam Allah telah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah tu dia tidak ada perasaan kecurigaan. Dia tidak ada perasaan bersedih, dia tidak ada perasaan berduka cita dengan apa yang Allah tetapkan atas dia.
Maknanya dia berserah kepada Allah. Orang yang berserah kepada Allah ni, dia tak takut pada orang. Bila dia tak takut pada orang, Allah sentiasa bersama dengan dia. Allah memberi pelindungan, Allah memberi jaminan, Allah memberi pelindungan kepada dia. Para-para Allah ni dia begitu. Dia buat tu bukan kerana dia nak buat, tapi didorong oleh petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau suami kita betul-betul warak, betul-betul sampai makam tu, kita pun bila dia cakap kita tak boleh nak jawab tu. Dia kata, abang sebenarnya kalau boleh, kalau tidak ada halangan, abang nak kahwin satu lagi. Apa pendapat kamu? Dia tak boleh nak jawab tu. Sebab tak ada alasan kita nak tolak dia. Sebab suami dia tu bagus sangat. Yalah kalau itu abang cakap, saya redha lah, saya terima lah. Tak ada masalah. Ini kita, suami kita duk pergi dangdut lagi, minta kahwin satu lagi, masalah. Kita pun dia tak boleh bimbing lagi. Kita pun dia tak boleh didik lagi. Kita pun tak jadi orang lagi. Dia nak pergi cari orang lain. Itu masalah dia. Sebab tu saya nasihatkan kepada suami-suami. Kalau kita nak kahwin lagi, kita pastikan kita sudah berjaya mendidik isteri kita yang ada tu. Salah satu kelayakan untuk orang tu berkahwin lagi, dia berjaya mendidik isteri dia. Kalau dia minta tak bagi tu maknanya gagal lagi. Kena didik lagi sampai dia kata, "Yalah bang, saya redha bang." Tu baru berjaya, baru cukup syarat dia. Marah orang kat saya ni. Tapi itu sebenarnya. Sebab tu kita tengok para wali Allah ni, dia bagi tahu isteri dia. Isteri dia redha, tak marah sebab dia dah cukup mengajar isteri dia. Isteri dia pun sampai makam redha, tak ada masalah. Yang masalah dia itulah. Sebab itulah, kita sifat cemburu ni boleh dibunuh dengan cara hikmah, bijaksana, dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa pada Allah. Kita masukkan sifat takwa dalam suami, dalam diri isteri kita. Kita masukkan sifat tambahkan iman dalam diri dia. Kita tunjuk ajar yang betul. Sifat cemburu tu dengan sendirinya terbakar habis. Habis terbakar. Tak ada sifat cemburu lagi dah. Bahkan dia pula tanya kita, "Abang, tengok you ni tak pernah sebut nak kahwin lagi. Tak teringin ke?" Dia pula tanya. Isteri tanya. "Abang ni bukan tak teringin, tapi abang fikirkan kau ni, abang kesian. Takut awak tak boleh terima, takut hati awak luka bila abang cakap macam tu." "Tak ada bang, saya dah bersedia bang. Saya kalau boleh saya nak kawan, saya sunyi." Lompat dia. Ada yang kena tanya macam tu. Saya ada kawan saya, isteri dia tanya. Tapi yang hak isteri tanya tu dia tak nak. Dia tak nak. Dia kesian, dia takut terluka. Isteri dia kata, "Biarlah abang, saya pun sunyi, tak ada kawan. Kalau boleh, abang kahwinlah. Paling baik abang ambil kawan saya tu." Kesian dia, suami dia dah meninggal lama. Terkia-kia dia seorang. Membesarkan anak, kesian dia. Isteri dia pergi Minang. Cemburu dia mana pergi? Cemburu dalam diri dia dah tak ada dah. Terbakar habis. Terbang entah ke mana. Cemburu ni boleh buang tau tuan-tuan. Saya nak beritahu boleh buang. Kena ikut kursus, saya bagi kursus nanti. Saya nak bagi kursus macam mana kita nak buang sifat cemburu dalam tubuh isteri kita, macam mana dia boleh hilang cemburu tu. Bukan cara jampi serapah, bukan cara sihir, dengan cara ilmu. Orang perempuan ni cukup mudah dibentuk kalau kena cara dia. Cukup payah kalau tak kena cara dia. Cukup payah sebab dia jadi daripada tulang rusuk kita. Bukan dia ambil daripada benda asing. Dia tulang rusuk kita yang bengkok. Maka pandailah, bijaklah kita untuk nak membetulkan tulang rusuk tu. Kalau kena gaya, insya-Allah dia akan lurus dan mudah menjadi. Sebab tu kita tengok para wali Allah ni, dia tak ada masalah. Dia berserah kepada Allah. Dia berjalan di atas jalan yang lurus. Apa yang dia buat itu kerana Allah. Sebab tu bila siapa pun buat kerja, buat amalan, apa saja kerana Allah, atas nama kerana Allah, insya-Allah Allah sentiasa bersama dia. Apabila terlari daripada niat kerana Allah, tanggunglah sendiri. Siapa nak bersama dengan kita? Allah hanya terima amalan orang yang beramal kerana Allah. Saya selalu sebut benda ni. Sebab benda ni yang selalu orang tinggal. Saya selalu andaikan bab makan minum, kita nak makan kerana Allah, makan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nak makan nikmat-Mu kerana-Mu ya Allah. Cara dia makan pun lain, tak macam orang makan kerana lapar ni. Apa saja tindakan, biar ada niat kerana Allah. Insya-Allah tindakan kita tu cantik,
pada mata orang, cantik pada tindakan kita. Baru cantik. Tapi kalau kita buat niat selain daripada kerana Allah, jangan buat. Jangan teruskan kerja tu. Sebab kalau jadi apa-apa, kita nak minta tolong apa? Kita mesti nak minta tolong Allah. Allah mesti tanya, kamu buat benda ni kerana siapa? Bukan kerana aku. Sebab apa sekarang nak minta tolong aku? Tapi kalau kita buat kerana Allah, kalau terjadi apa-apa, Allah yang akan memberi jaminan kepada kita. Buatlah apa-apa. Nak buat apa, buatlah atas dunia ni. Tapi bila kita niat kerana Allah, takkan kita nak buat benda tak elok. Niat kerana Allah. Walaupun kita mata orang nampak macam apa yang kita buat tu macam tak elok. Tapi bila kita niat kerana Allah, Allah akan betulkan. Allah akan jadi perelokkan apa perbuatan yang kita nak buat tu. Tu kena ingat tu. Sebab itulah para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sama ada penonton di rumah ataupun di studio, saya nak mengajar bagaimana mendidik jiwa sendiri. Setelah kita gagal dididik oleh siapa-siapa, kita kena belajar mendidik diri kita sendiri. Sekarang orang tak boleh nak ajar kita lagi, orang tak boleh nak didik kita lagi. Sebab kita dianggap sebagai pendidik kepada anak dan cucu, maka dengan sendirinya kita adalah mendidik pada diri kita sendiri. Kita kena buat apa yang kita nak buat tu, kita kena tanya, Allah suka ke tak suka? Kalau Allah suka, teruskan. Kalau Allah tak suka, berhenti. Jangan buat. Pasti kita akan sentiasa beringat-ingat kalau kita tanya macam tu. Nak buat ini? Tak boleh. Allah marah. Tak boleh. Allah tak suka. InsyaAllah kita akan sentiasa berada di jalan yang betul. InsyaAllah untuk akhirnya, marilah sama-sama kita berdoa. Ya. Sama-sama kita berdoa di blok yang akhir ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan rahmati kita semua, insyaAllah. Baik, sebagai kesimpulan kepada tajuk kita hari ini, tajuk cemburu ni, agak-agak boleh tak bagi pihak suami, boleh tak kita nak agak-agak nak balik fikir macam mana nak buang sifat cemburu pada isteri kita? Agak-agak boleh tak? Isteri pula macam mana nak bagi lemah suami kita supaya apa yang dia buat tu dia berfikir, jangan buat pakai ikut nafsu dia. Boleh? Balik buat. Balik pegang terus kaki suami tu. Faham tak? InsyaAllah ya. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah rahmati kita semua, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara.